أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, pertama Ustaz nak ucapkan selamat kembali untuk belajar setelah 2 minggu kita bercuti. Jadi hari ini hari pertama setelah 2 minggu bercuti untuk subjek akhlak. Sila buka muka surat, buka buku teks. Sila buka muka surat 17. Buka muka surat 17, buku teks akhlak. Baik, sebelum ini, iaitu sebelum kita bercuti 2 minggu, kita sudah pun belajar tentang pengertian sabar. Kita dah belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan sabar. Kemudian setelah itu kita dah belajar tentang ciri-ciri sabar. Apakah ciri-ciri orang yang sabar? Baik. Kemudian kita dah belajar tentang dalil sifat sabar. Apakah dalil sifat sabar? Dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah ada 4 perkara kita belajar untuk subjek sabar. Pertama, pengertian dia. Kedua, ciri-ciri sabar. Ketiga, dalil sifat sabar daripada Quran. Dan yang keempat, dalil sifat sabar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung tentang fadilat bersifat sabar. Okey, hari ini kita akan belajar tentang apakah fadilat, apakah kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat apabila kita bersifat dengan sifat sabar. Sifat sabar adalah satu sifat yang mulia, satu sifat yang terpuji. Jadi sudah tentu apabila sifat itu sifat yang baik, maka orang yang bersifat dengan sifat yang baik pasti akan dapat kelebihan. Orang yang bersifat dengan sifat yang baik, orang yang bersifat dengan sifat yang terpuji, sudah tentu dia akan mendapat kelebihan daripada Allah. Baik. Jadi apakah kelebihan-kelebihannya? Jadi itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, jadi buka muka surat 17, kita tengok apakah fadilat bersifat sabar. Baik, yang pertama, tengok ada gambar ladybird. Yang pertama disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu Allah dan Rasul akan suka kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat sabar. Kenapa? Kerana sifat sabar adalah sifat yang baik. Sifat sabar adalah sifat yang terpuji. Maka Allah dan Rasulullah akan menyukai orang-orang yang bersifat dengan sifat yang baik. Seperti orang yang bersifat dengan sifat sabar. Ingat, yang pertama, orang yang bersifat dengan sifat sabar akan disukai oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar apabila dia ditimpa ujian, ditimpa kesusahan, tetapi dia sentiasa sabar, ataupun orang yang buat ibadah dan dia sentiasa sabar dalam melaksanakan ibadah,
Dia malas nak buat ibadat, dia malas nak solat, tetapi dia sentiasa sabar. Dia sentiasa berusaha untuk laksanakan perintah Allah. Maka orang-orang seperti ini, keimanan dia akan bertambah. Orang yang bersabar, iman dia akan bertambah. Baik. Yang ketiga, disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Ini sudah tentu orang yang sabar akan disukai oleh ibu bapa, akan disukai oleh gurunya dan akan disukai oleh rakan-rakannya. Kita pun, kita sudah tentu kita suka kepada orang yang sabar. Kita tak suka kepada orang yang suka marah-marah. Kita tak suka kepada orang yang sentiasa tak bersyukur. Sudah tentu kita sebagai manusia suka bersama dengan orang-orang yang baik sifat dia. Baik. Yang keempat, jiwa sentiasa tenteram. Jiwa sentiasa tenteram. Orang yang sabar apabila beribadah, orang yang sabar apabila ditimpa kesusahan, maka dia akan sentiasa tenang. Jiwa dia, hati dia akan sentiasa tenang. Sebab dia tahu bahawa semua yang datang itu sama ada baik ataupun buruk, hakikatnya datang daripada Allah. Kesusahan, kemiskinan, penyakit, wabak, maka semua itu adalah datang daripada Allah. Jadi dia sentiasa sabar. Dia sentiasa sabar kerana dia yakin bahawa kesusahan itu datang daripada Allah. Jadi orang yang sabar ini jiwa dia akan sentiasa tenang, akan sentiasa tenteram. Dia tak rasa gelisah, dia tak rasa susah. Dia sentiasa rasa tenang dan juga tenteram. Inilah kelebihan orang-orang yang sabar. Orang yang jiwa dia bersabar, maka jiwa dia akan tenang dan juga tenteram. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang kaya hartanya, kadang-kadang tak tenang pun hidup dia. Kadang-kadang tak tenteram pun hidup dia. Berbanding orang yang biasa-biasa ataupun orang yang miskin, kadang-kadang mereka ini lebih tenang hidupnya. Kenapa? Kerana mereka ada sifat sabar. Dia sabar dengan ujian Allah, dia sabar dengan kehidupan, maka jiwa dia akan sentiasa tenang. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa berfikir tentang Allah. Baik. Seterusnya, mendapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Orang yang bersabar, Allah akan beri ganjaran keampunan kepada orang tersebut. Dan juga Allah akan berikan kasih sayang dan juga rahmat. Sabar ini bukan satu sifat yang mudah. Sabar bukan satu sifat yang mudah. Bukan semua orang mampu bersabar. Orang tertentu je, orang yang hatinya bersih, orang yang hati dia kuat berpegang kepada Allah, maka orang-orang macam ini barulah mampu dia bersabar. Dan orang yang bersabar dengan ujian, maka Allah akan berikan keampunan kepada dia. Dan itulah kenapa salah satu daripada sebab Allah timpakan ujian kepada hamba-Nya, salah satu sebab kenapa Allah kadang-kadang berikan kesusahan kepada hamba-Nya, salah satu sebab Allah berikan penyakit kepada hamba-Nya, kenapa? Supaya Allah nak tengok siapakah dalam kalangan hamba-Nya yang mampu bersabar dengan ujian yang Allah beri. Dan siapa-siapa yang bersabar, Allah nak berikan ganjaran keampunan kepada hamba-Nya. Jadi orang yang sakit dan dia bersabar dengan kesakitan, orang yang miskin dia sabar dengan kesusahan, maka Allah akan berikan keampunan. Allah akan berikan keampunan. Allah akan ampunkan dosa
dosa-dosa dia kerana dia bersabar dengan ujian kehidupan. Itu sebab kenapa Allah berikan itulah sebab kenapa Allah berikan ujian, kerana Allah nak tengok siapakah yang bersabar dan siapakah yang tidak bersabar. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, dapat menyelesaikan masalah. Orang yang bersabar, dia dapat menyelesaikan masalah. Siapa-siapa yang bersabar, dia dapat selesaikan masalah. Sudah tentu masalah ini dapat diselesaikan dengan sifat sabar. Orang yang tak sabar, orang yang cepat melenting, orang yang cepat marah, orang yang cepat tergopoh-gapah, maka masalah-masalah dalam kehidupan dia sukar untuk diselesaikan. Tetapi orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang jiwa dia tenang, tenteram, masalah-masalah yang datang itu dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi orang yang tak sabar, cepat marah, tak bersyukur, tak reti sabar, gopoh-gapah, maka masalah-masalah itu jadi sukar untuk diselesaikan. Baik, yang ketujuh diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan jika seseorang itu sabar, maka doa-doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah kita bersifat dengan sifat sabar. Mudah-mudahan dengan kita bersabar, maka doa yang kita panjatkan Allah akan perkenankan. Baik, seterusnya, mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Orang yang bersifat sabar, dia akan mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Maksud dia apa? Maksud dia Allah akan pimpin dia. Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan yang lurus. Allah akan bawa dia, Allah akan pimpin dia menuju kepada jalan kebaikan. Tetapi orang yang sabar, orang yang tak sabar, maka dia akan mudah termasuk ke jalan yang buruk. Umpamanya dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dia tak bersabar dengan ujian yang Allah berikan, lalu keadaan dirinya itu akan menuju ke arah keburukan. Dia akan tak bersyukur, jiwa dia akan mula tak tenang. Sedangkan kalau dia bersabar dengan ujian, dia bersabar dengan kesusahan, maka dia akan perasan bahawa dirinya sedang menuju ke arah kebaikan. Dia mula akan nampak kebaikan-kebaikan yang Allah nak berikan kepadanya. Dengan syarat kena sabar. Kita boleh dapat ujian sikit, bila kita dapat kesusahan sikit, kita mula tak nak sabar. Kita mula rasa nak marah. Kita mula rasa tak bersyukur. Jadi sifat-sifat sebegitu akan menyebabkan kita lebih jauh daripada Allah. Macam mana kita nak dapat petunjuk daripada Allah sedangkan kita sedang menjauhkan diri daripada Allah? Ya, kalau kita nak dapat petunjuk kebaikan daripada Allah, maka sudah tentu kita kena hampirkan diri kita kepada Allah. Dan cara nak hampirkan diri kepada Allah dengan bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Baik, seterusnya yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-9, disegani dan dihormati. Orang yang bersabar, sudah tentu masyarakat sekeliling akan hormat dia, akan sanjung tinggi kepada dia, akan pandang tinggi kepada dia. Tetapi orang yang tak reti sabar, orang yang mudah kecewa, orang yang mudah, orang yang tidak bersyukur, orang yang tak reti sabar dengan ujian Allah, orang yang tak sabar dengan ibadah-ibadah pada Allah, maka orang seperti ini masyarakat tak hormat pun.
Masyarakat tak pandang tinggi pun. Sebab itu kita tengok orang-orang yang baik, orang-orang yang dirinya hampir kepada Allah, orang-orang seperti ini masyarakat sekeliling akan sanjung. Seperti para ulama, seperti para ulama yang hampir kepada Allah, maka ulama-ulama seperti ini masyarakat akan sanjung. Itu antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai hati yang sabar. Baik, selesai, habis. Jadi pada hari ini kita telah belajar tentang 9 fadilat. Ya, 9 fadilat, 9 kebaikan, 9 kelebihan yang kita dapat kalau kita bersifat sabar. Ingat, orang yang sabar tidak akan rugi. Tak pernah rugi orang yang bersabar. Orang yang sabar sentiasa ada kebaikan yang dia dapat. Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi hakikatnya kita mendapat kebaikan, kelebihan yang begitu banyak jika kita bersabar. Ingat, nak solat memang payah. Nak baca Quran tiap-tiap hari memang payah. Tapi kita kena sentiasa sabar. Sabar dalam kebaikan. Rasa penat nak solat, sabar. Solat, paksa diri untuk solat. Rasa penat untuk mengaji Al-Quran, sabar. Teruskan mengaji. Jadi orang-orang yang sabar seperti ini, lama-kelamaan dia akan nampak kelebihan hasil daripada dia sabar dalam melaksanakan ibadah. Dan dia juga dapat nampak, dia akan nampak kelebihan-kelebihan yang dia dapat jika dia bersabar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Yang penting kena sabar. Nak buat ibadat kena sabar. Nak elakkan diri daripada dosa, daripada maksiat kena sabar. Menerima ujian kena sabar. Lama-kelamaan kita latih diri kita untuk bersifat sabar, lama-kelamaan jiwa kita akan mula tenang. Kita akan mula dapat kebaikan daripada Allah. Kita akan mula dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sedikit demi sedikit akan mula dapat diselesaikan berkat dengan sifat kesabaran yang kita tunjukkan. Baik. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja. Jadi dekat rumah tolong baca balik, semak balik muka surat belakang dan cuba ingat balik apa maksud pengertian sabar. Sabar itu apa, ciri-ciri dia macam mana, dalilnya macam mana, dan apa yang kita dah belajar hari ini iaitu tentang fadilatnya. Jadi setakat itu sahaja. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.